Okay. So hari ni Kelab Bercakap episod 5 kalau tak silap saya. Betul Datuk? Ya, betul. Okay. Dah 5 kali dah kita buat rakaman ni punya kan. Dah 5 kali. Dah 5 kalinya Ya. maksud 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. We have come a long way lah. Yep, betul. Maksudnya starting tu pakai pun bodoh-bodoh. Sekarang Alhamdulillah dah pakai blazer. Sekarang dah pakai blazer. So hari ni kita akan main karakter. Saya sebagai Tan Sri dan Syami sebagai Datuk Wira. Okay. Datuk Wira. Pasal kau punya idola kan Azizan. Datuk Wira Dr. Azizan Osman. So aku rasa tak layak. Okay lah, baiklah Datuk Syami. Okay, hari ni tajuk kita adalah dalam bahasa Inggeris dia I wish I knew this sooner. Ataupun dalam bahasa Jawi apa bahasa Jawi dia? Aku mana? Apa bahasa Jawi dia? Kat atas. Oh, kat atas. Kenapalah aku tak tahu benda ni daripada awal. So the thing is kita nak bincangkan macam apa, kita umur dah segini kan. Umur dah segini kira nak kata tua tak tua. Tapi in the middle, orang kata tengah-tengah, at the prime. So kita mesti dah ada something yang kita dah lalui kan. Dan ada masa kita macam terduduk, kita macam apasal aku tak tahu benda ni awal-awal. Dia macam tu. The talks yang datang tu. So ini kita nak bincangkan benda-benda macam tu. So chat boleh participate. Owner Mega Holding ke Gomo boleh tak? Kita orang tak holding. Kita orang apa? Dulu kata apa? Kita connection apa? Closing. Kita closing, betul. Kita closing. Kita tak holding, kita closing. Mana orang sangkuit ada air grape. Itu pun beli, bukan Fanta taja Saya minta maaf tapi kalau Fanta nak taja pun tak ada masalah. Email saja. Tolong siapa-siapa tag Fanta. Tag Fanta. Okay. Kita kembali pada topik kita I wish I know this sooner, okay? Dia sebab yalah orang kata makin berumur makin wise, betul tak? Betul. Orang berumur kata makin wise. Bila kita dah umur yang sekarang, bila kita tengok umur kita yang masa muda dulu, 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, kita macam kalau lah aku tahu benda ni dari awal. Sama ada kalau aku tahu benda ni pada awal, aku akan buat, ataupun kalau aku tahu benda ni pada awal, aku takkan buat. Dia ada 2 benda tu je. Betul? Benda tu lah yang macam aku kebelakangan ni kira talks tu datang So kalau macam aku okay, first aku cerita aku first benda yang aku fikir kan, kalau tapi dia maybe tak too strong tapi macam benda yang kita tahu awal is kita kena, pada aku yang aku wish aku sedar awal atau tahu awal, sebenarnya kita tak boleh sandarkan siapa-siapa kita tak boleh sandarkan kita punya happiness dalam hidup ni ke atas siapa-siapa. Tak boleh. Macam aku dulu dulu aku sandarkan happiness aku pada kawan-kawan. Faham tak? Maksudnya kawan happy, aku happy. Faham tak? Contoh dulu yang selalu aku buat kan. Dulu aku sekolah asrama. Kau duduk asrama 5 hari dah kat asrama, betul? Balik weekend patut jumpa mak bapak apa semua, tapi kau keluar lagi dengan member, betul? Sebab kau fikir macam, kalau aku nak happy, aku fikir kalau aku nak happy ni kawan-kawan kena happy. Benda tu tak salah. Tapi kalau entirely kau sandarkan pada kawan-kawan kau, benda tu jadi salah. Sebab end up bila sekarang ni aku tengok, kalau kawan-kawan happy, aku tak happy. So kalau macam tu macam mana? Kalau kawan-kawan happy, kau tak happy, tu apa benda tu? Tu kalau aku buat kawan-kawan happy tapi aku tak happy, maksudnya aku tak happy Pasal aku sendiri tak happy. Aku happy kawan-kawan, aku happykan kawan-kawan. Mungkin atas aku ni adalah perantara lah kot yang membuatkan dia happy dalam dunia ni kan. Tapi end up aku tak happy. Dan aku tak sedar benda tu dulu. Tapi ada satu masa kebelakangan, bukanlah kebelakangan ni, 2 years back ke 3 years back, aku macam sedar kalau orang lain happy tapi aku sendiri tak happy dengan life aku. Macam aku tak happy So itu antara benda yang mula-mula aku sedar. Macam I wish I know this sooner Tak ada siapa yang boleh menggembirakan kau kecuali kau.
So kau tak patut sandarkan benda tu kat siapa-siapa. Betul lah. Tapi bila aku dengar apa yang kau cakap ni, aku awal-awal dah tahu dah ni. Bukan kemudian aku tahu sebab silap first kau tu sebab kau sandar. Cuba kalau kau berdiri di atas kaki sendiri, jadi tak benda macam ni? Itu silap dia. Silap dia memang pasal dia sandar. Atau dia jangan sandar tu, dia tegak. Betul. Kalau dia tegak, tak sandar, pasal sandar orang tu jalan dia betul, happiness ni subjektifnya betul. Ada orang lah yang dia menggembirakan orang lain, dia rasa happy betul. Ada orang macam tu, tapi pada aku dia itu benda yang aku sedar lah kan. Kalau kau macam ni? Bila cakap pasal happiness ni subjektif kan. Ada orang cakap bila dia cakap kat diri dia, bukan akulah, orang lain. Aku ni bagi contoh, Fasha? Sandar. Fasha sandar. Maaf, hari ni saya agak loading ya. Saya minta maaf sebab biasa kita 4 orang, hari ni kita 2 orang. So yang 2 orang yang lain tu ada soalan. Kimi dia tanya, okey tadi kita kata sandar tak okey. Okey. Lebih tegak. Tapi kata kalau baring? Kalau baring aku tak tahulah jadi apa. Tapi Abid dah jawab. Abid jawab. Kalau baring dah tak jadi mega holding, jadi mengah holding. Hari ni chat best-best ni. Chat jangan selalu berinteraksi dengan kita orang supaya kita orang berdua hari ni. Biasa berempat. So 2 orang ni tak macam dudedak lah. So biasa bagi interaksi dengan kita orang kan. Dia tak apa. Untuk yang penting chat kena tahu yang 2 orang yang tak ada ni tengah happy. Betul. Dia tengah seronok. Tak apa kita biarkan dia. Okay. Kembali balik. Dah jauh melayang. Okay. Tadi contoh ada orang cakap kan. Dia nak bahagia bila dia dalam relationship. Bila dia ada dalam relationship baru dia rasa bahagia. So kau rasa apa pendapat kau tentang contoh yang aku bagi ni? Maksudnya dia bila dia dalam relationship baru dia rasa bahagia. Betul. Maybe dia tak suka perasaan lonely. Maybe dia tak suka perasaan lonely. Faham tak? So sebab tu dia rasa kalau dia ada partner atau dia in relationship, dia ada someone yang boleh dia share something, atau apa yang dia buat untuk orang tu atau apa orang tu buat untuk dia, buat dia happy. Faham tak? Maybe dia perlukan benda tu. Tapi apa soalan kau ni? Dia tak kena dengan tajuk tu, cerita kau lah. Tadi tu contoh. Itu contoh. Sebab pasal tajuk anak tajuk dia tu pasal bahagia. Bahagia. Betul. So ada satu orang macam kau kata engkau bahagia. Betul, rasa macam super dad. Macam super dad dia kata, I'm at my age right now, making others happy is my happiness. Yes. Betul tu. Ada. Maksudnya mungkin macam aku tadi, I wish I know sooner yang aku kena happykan diri sendiri. Tapi mungkin dia wish dia know sooner yang dia kena buat orang happy. Benda macam tu Benda macam tu kan. Dia perspektif masing-masing. Betul. Sebab Dad bila dia kata I at my age right now tu, umur kita dengan Dad tak jauh. Umur Dad baru dalam 30. Kita 27, betul. Tak jauh. So kita lebih kurang je sikit-sikit beza. Pik Lewa tu jiwa muda tu mesti couple baru happy. Uish. Tak kesan tu. Tak kata macam Kimi tanya, kau sandar kat apa sekarang yang buat kau happy macam ni? Aku sandar kat kursi TT Racing. Kursi TT Racing ni dah cukup buat aku happy dah. Mudah betul Datuk bahagia. Saya nampak senang Datuk bahagia hari ni Sebab tu tadi Kanada saya beli, saya jual balik. Kursi ni saya beli, saya tak jual lagi. Saya bahagia. Okay, so macam ni cerita kau pula? Cerita aku apa yang kau wish kau tahu sooner? Aku bila kita cakap pasal aku harap aku okey. Okay, dengar. Sejengkal. Okey, jangan dengar. Sejengkal lah. Oh, sorry. Okey. Okay. Teruskan. So bila cakap pasal bab ni kan, teringatlah pasal dulu-dulu lah kan. Zaman kita kena makan keledek goreng. Makan ni papang garam.
Bukan pakai rem. Tak, zaman dulu. Dulu yang kita makan ubi tak ada nasi, makan ubi goreng, ubi rebus. Okay. Teringatlah zaman dulu Okay, betul. So aku selalu pasal benda ni I wish I know sooner ni, aku selalu cakap dengan kau kan. Bila aku tengok budak-budak yang umur 20, 21 yang dah ada bisnes sendiri, yang dah ada kedai sendiri, aku rasa macam Kalaulah aku tahu kan entrepreneurship tu macam aku tahu sekarang kan, confirm lah banyak maksudnya kau wish kau tahu apa yang kau tahu sekarang pada umur kau muda. Betul. Time 20 21 itu. Betul. Kan aku selalu cakap dengan kau kan, bila kita lepak borak, cakap kau tengok ni umur 22 dah ada company holding, umur 22 serapan fresh orange. Cakap aku selalu cakap dengan kau, aku jealous lah tengok budak-budak ni kan. Diorang umur muda, diorang dah tahu macam-macam lah. Diorang dah tahu pasal marketing, dah tahu macam mana human punya behaviour, dah tahu psikologi business. Banyak benda dia tahu. Kau bayangkan apa dia? Dah tahu entrepreneurship tu. Betul. So kau bayangkan umur diorang contohlah 21 kan. Berapa banyak lagi yang diorang boleh buat sebenarnya kan? Nak sampai ke umur kita ke? Contoh sekarang umur kita 27, umur budak tu 21. 6 tahun gap tu ada banyak lagi dia boleh belajar. Berbanding yang aku dekat umur 27 baru aku tahu. Kau rasa? Kita rasa kita pendek. Kita dah macam aku dah dekat 30 dah, macam nak struggle tu macam nak fikir itu ini lagi kan. Macam dia 21 dia macam boleh relax lagi, macam boleh struggle lagi sampai 27 lah. Betul Pikli, tak payah sekolah. Masa dah jadu dah boleh berhenti. Kalau cakap pasal sekolah universiti kan, kalau tahu ada jalan lain, ada jalanan boleh belajar di jalanan, tak payah pergi universiti pun sebenarnya. Banyak lagi masa yang boleh buat. Tapi universiti tu itu orang tua punya ni kan. Orang tua dia nak tengok anak dia ada degree kan. So kita ikutlah apa yang, sebab dia yang bela kita kan. So itu kau tak beli kari lagi, kau tak boleh buat sekati. Betul lah. Masa tu belum beli kari lagi. Mungkin beli tom yum. Tapi betul lah. Aku pun bila aku dah kerja kan, aku bercakap aku kerja lain-lain entrepreneurship, marketing kan. Aku betul kau cakap. Budak yang masuk kerja aku contoh itu ada sebelum ni ex-staff aku. Dia umur 21. Dia belajar pada aku aku ajar dia apa yang aku tahu apa semua kan. Tu aku cakap dia. Lepas tu dia nak pursue dia punya dream lah. Dia cerita kat aku dream dia apa. Lepas tu dia nak keluar pada company ni. Aku tak alang, aku cakap pergi lah kalau kau rasa itu yang terbaik. Sebab sebab aku cakap dengan dia, kau bayangkan kau umur 21, kau tahu apa yang aku tahu dekat 27. Kau bayang kau umur 27 kau boleh dapat apa kan. Aku cakap aku tahu umur 27 pakai Y15 contoh. Kau mungkin kalau 27 kau dah pakai A45 AMG kan. So benda macam tu lah yang membuatkan kita macam jealous kan. Kita wish kita know sooner. Ada benda ni, kehidupan ni betul. Ada jalan selain engineering. Tapi yang dia tak tahu, kalau dia pakai A45, dia pakai jalan hari-hari, sebulan sekali dia kena tukar tayar. Itu benda dia tak tahu. Benda tu aku tahu pasal itu kereta idaman aku. Aku cakap aku nak A45, tapi bila aku dah tahu tak boleh A45. Melingkup lah, sebulan sekali kena tukar tayar. Ya, macam tu Y15 aku lagi power. Daripada 2020 tak pernah tukar tayar lagi. Sampai lah ni tak tukar tayar lagi. Elok jalan. So kalau A45 takat gaji kau boleh buat 10,000 sebulan pun tak cukup. Umur dah satu dah 3090 Ti apa? Habis. Lain macam Dad. Tapi kau cakap tadi Super Dad ni duduk ni Kanada Duduk kat nampaknya Kanada. dekat Kanada tak ada kari lah. Dia kata dia mengidam kari tu. I wish I can send you kari lah Super Dad kan. Boleh masak saya dengan kau tapi sayang kita tak boleh kan. Apa tak boleh hantar? Kejap lagi dia share alamat rumah. Kau hantar? Try hantar.
Gambar. Ada NFT kari tak? NFT kari. LFT kari. Tapi itulah. Aku harap maksudnya kan. Aku ulang balik point aku tadi. Apa yang aku tahu sekarang dekat umur 7 and budak umur 21 yang tahu apa yang aku tahu. Budak-budak situ aku tak boleh tengok. Tak boleh tengok Tak boleh tengok. Tapi kalau budak 21 yang sibuk merempit, sibuk duduk bawah jabatan, sibuk isap gam, cakap tak ada bang, mana ada. Itu budak-budak tu kau kat umur 27 ni baru kau tahu kau rasa lagi. Baru ada akal lagi. Langit tu tinggi ke rendah. Tapi berdasarkan cerita kau tu, maksudnya apa? Macam kau cakap kau jealous dengan budak-budak ni yang umur 21 dah tahu banyak pada kita. Time kita 21 buat apa lah Syal. Aku tak tahu aku buat apa time umur 21. Aku rasa aku tengah bergaduh dengan lecturer kot. Kan? Tapi dia apa yang kau cakap tu, dia masuk kepada next point aku yang I wish I know sooner, yang dalam hidup ni sebenarnya kau perlukan seseorang untuk yang kita sekarang kita bahasakan as mentor. Betul? Saya setuju Datuk. Sila elaboratekan dengan lebih panjang lagi. Kalau susah nak explain, boleh try lukis. Okay. Silakan Datuk. Sebab apa aku cakap macam tu? Okay, dalam sejarah hidup aku tarik sejarah hidup aku sejak daripada 2018 lah. 2018 ke 2019, in the span of 2 years, aku buat 5 bisnes. 5 bisnes yang mana modal tak makan besar. Tapi dalam 5-5 tu, dia makan modal aku hampir 10k. Okay? 10k campur-campur lah. Ada duit aku, duit abang aku, duit mak aku. Tapi kau bayangkan kau buat 5 tu, ganap baik. Ganap. Mostly bisnes aku buat F&B. Sebab sebelum aku buat bisnes, aku belajar culinary dekat college Komuniti Selayang. So dengan keluarnya aku daripada college Komuniti Selayang tu, aku rasa macam okay, let's go. Gua dah pandai masak ni babe. Gua dah pandai masak ni kan. Apa ya? Aku boleh bangga lah dengan aku punya masak. Aku cakap kalau kau makan apa yang aku masak, kau jarang lah, bukan mustahil, jarang kau cakap tak sedap. Boleh. Ni kira saya boleh order ni? Jangan sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh. Oh tak boleh. Kita duduk sama-sama kita order. So in the span of 2 years, aku buat 5 business tu, yang mana aku rasa aku pandai sebab aku tahu marketing sikit. Atau aku pergi buat Jahanam mat. Aku cakap kau Jahanam yang jahat. Okay, satu lah, aku cerita satu lah. Dia Jahanam yang sampai ada sekali tu aku buat bisnes, dia Jahanam yang aku balik rumah malam, aku buka dalam pukul 5, aku tutup dalam pukul 12 tu. Balik rumah, so sampai dalam pukul 1, pukul 2 aku mandi apa semua. Aku duduk kat dalam bilik aku menangis. Memang aku menangis. Aku cakap, ya Allah tuanku, kenapa macam ini kan? Apa lagi tak betul ni apa semua. Kebetulan time tu mak aku tengok. Mak aku tanya kenapa apa benda semua. Tapi sebab aku rasa itu bisnes ke-5 aku lah, last lah. Aku macam, wish, sedih teruk man. Aku macam menangis terduduk. Mak aku tanya, mak aku cakap sabarlah apa semua. Aku macam, tak boleh lah, kenapa macam ni? Apa yang salah? Apa lagi salah ni kan? Apa lagi tak cukup? Kenapa tak ada rezeki? Aku mempertikaikan kehidupan aku time tu kan. And fast forward, lepas pada tu, aku drop aku punya bisnes apa semua. Kebetulan aku dapat peluang kerja aku kerja sekarang ni. And bila aku pergi kerja, something yang membuka mata aku is about, macam aku cakap tadi, mentor. Aku dididik, dimentor oleh, dijaga sendiri oleh bos aku yang sekarang kan. Daripada aku first duduk kat sini, dia ni jaga bela aku. Mana aku silap, mana aku ni dia tegur, mana tak okey dia tegur, apa yang perlu kau tambah apa semua. Dia jaga elok-elok. Dia instill kat dalam aku benda-benda yang bagus, baik. Dia selalu wasiat aku mengaji, sembahyang, jangan lupa apa semua. Lagi satu macam contoh, dia tanya aku ingat lagi first aku dapat gaji, dia dah wasiat aku jangan beli kereta. Maksud dia jaga tau. Dia jaga. So bila aku tengok balik bila aku look back to 2018, 2019 kan, aku cakap benda ni aku tak ada sebenarnya. Benda ni aku tak ada. Sebenarnya apa yang aku buat tu, bisnes yang aku buat time tu, boleh go. Tapi sebab kau satu ilmu tak ada, dan kau tak ada orang yang nak didik kau, orang yang nak jaga kau.
So bila kau tak ada orang yang nak jaga kau, yang tahu pasal benda tu, apa yang terjadi adalah kau silap, kau tak tahu kau silap. Faham tak? Kau tak tahu kau silap. Kau silap tapi kau let's go lah. Mana silap? Tak ada siapa cakap silap. Berap kau bantai. So dia beza macam sekarang. Macam sekarang bila aku ada orang yang jaga aku macam tu, bila kau silap dia begitu, kau silap, berhenti. Jangan buat salah. Buat yang ni. Ini betul. Buat didik apa. So that's why aku, satu benda yang aku rasa paling kuat aku rasa I wish I know sooner is sepatutnya kita kena ada seorang mentor. Tak kisahlah dalam apa. Dia bukannya mentor ni dalam kata pasal kehidupan je. I mean pasal bisnes ke apa benda kan. Mungkin kau perlu ada kau ni nak semayang dengan lebih khusyuk apa benda semua kan. Kau kan ada seorang cikgu mengaji, cikgu yang ajarkan kau tentang apa buat baik ni semua, betul. So apa regardless lah apa dalam apa yang kau nak buat tu, kau kena ada mentor. Kau kena ada orang yang didik kau, jaga kau rapat macam tu lah. So that's for me lah. So mentor tu yang masuk bumi tu, yang terbakar tu, lepas tu yang terhempas tu kan? Tak. Itu mentol. Bukan. Mentol yang tekan on. Itu mentol. Oh, okay. Tadi tu salah tu. Itu apa? Lain. Yalah, betul lah. Dalam benda baru ni, kita tak nak buat membuta tuli. Betul. Sebab kita kena ikut berdasarkan experience berdasarkan pengalaman okay. Minum apa Datuk? Ya, macam biasa kita Sky Juice. Air Sky Juice. Datuk, fresh orange. Jangan malukan saya di depan orang ramai. Saya ada air apple. Air apple. Itu air apple ke botol susu tu? So kita ada komen. Oh, Mira kata bukan tu meteor tadi. Meteor. Yalah, aku nak sampaikan benda tu tapi cakap dengan Datuk ni payah. Mental dia bagi. Tak salah lagi aku mental. Mental macam super dad cakap tu. Mental lain. Nak kena salah dulu ke bawa cek mental jengking? Jeng. Mental jeng. Tak salah. Sekejap. Sabar. Bagi aku cakap point dulu. Mentor ni, kau tak nak cek mentor pun tak ada masalah, tapi kau ikut jalan the hard way. Maksudnya kau buat salah, kau belajar daripada kesilapan. It's the long way. Nampak panjang tak? Panjang kan? Tapi hilang keluar frame. Tapi kita boleh pendekkan dengan kita buat mentoring. Itu function mentoring. Maksudnya mentor ni is the way kau nak dapat wisdom yang cepat Faham tak? Betul. Wisdom, maksudnya instead of kau salah, kau ada mentor ni dia cerita kat mana kau akan salah. Macam tu lah. Betul. Rancak dah berdua, nak bertiga tak? Majur, kau jangan buat pasal masuk. Sila. Okay, kita masuk sini. Kita buka pintu. Pintu belakang tu tak ada pintu pun. Tak ada bajet nak buat pintu. Masuk sekarang. Buat apa kat chat tu? Yang chat sebentar kita tunggu dia masuk apa? Kita buka tu. Okay. Kita sambung I wish I know sooner Kalau kau berkata bab mentor kan, kau buat bidang perniagaan, bagi aku adalah dari segi apa yang shape kau. Maksudnya daripada kau kecil, yang shape kau adalah family kau, betul? Yang shape kau ada family. Okay, aku I wish I know sooner yang sebenarnya mak ayah kau tu bagi tahu cita-cita dia tu adalah generasi dia beza generasi satu dengan kita. Faham tak apa yang aku sampai ni? Maksudnya okay, break dulu. Cerita dulu. Maksudnya apa yang aku cakap ni, dia kata kat kau pergi kerja engineer. Pergi kerja engineer, maksudnya masa zaman generasi engineer dia tengah hot. Tapi by time kita dah besar jadi engineer dah kena scam. Maafkan saya, nanti orang marah. Orang marah nanti, orang kecam. Bukan, engineer bukan scam. Maksud saya engineer kena scam, bukan engineer tu scam.
Bukan. Jangan macam tu. Ayat yang betul je lah. Demand untuk engineer tinggi daripada supply. Demand and supply. Supply lagi tinggi pada demand. Maksudnya engineer tu berlambat, orang tak nak. Betul. Betul. Supply lagi tinggi daripada demand. So sebab itu dia welcome. Selamat datang Muka tu nampak macam berbahagia Muka bahagia. Okay, tak apa. I am super dad nak berempat. I'm super dad nak berempat. Mana yang super dad? Nak berempat. Kita nak bawa guest ke? Rasa kita hari ni belum bawa guest lagi. Tapi kita boleh nanti PM to P Super Dad, mungkin kita boleh bawa satu episod dia jadi kita punya guest. Macam best. Boleh. Air supply sedap nyanyi. Air supply sedap nyanyi. Nyanyi. Okay, Dad. Super Dad, so sorry hari ni maybe kita tak berempat lo. Tapi kita boleh rasa macam nak adjust. Boleh ni. Nanti maybe ada satu episod kita bawa kan from Canada with love to the club bercakap. Tapi pilih kau cerita tak lagi. So what about the engineer tadi? Yalah, sabarlah, kita bagi lalu untuk maju masuk. Tak apa, maju tengah nak set up. Dah masuk dah. Tapi tengah nak set up. Okay, pasal Ain Super Dad ni pun dia buat business dia sendiri Ain Super Dad. Kalau tak silap saya lah. Dia ada handle team dia. Team marketing. I was just kidding. I have kid to look after now. No need. Jangan salam to your kids lah. Jangan begitu I'm Super Dad. Jangan begitu. Salam to your kids. Hope your kids tak seram lah tengok muka-muka ni. Tak apa nanti teruskan. Apa tadi? Tersangkut cerita tu. Taklah So what about generation? Okay. Aku ulang balik lah kan sebab dah banyak botol. Maksudnya adalah apa yang ayah kau suggestkan, mak ayah kau suggestkan kau sesuatu benda tu adalah satu generasi terkebelakang. Faham tak? So okay. Okay. Faham kan? Faham. Maju. Silakan. So maksudnya apa yang kau nak cakap is adalah sepatutnya kita tak dengar cakap bapak ke macam ni? Bukan tak payah dengar cakap bapak. Bukan. Apa iktibar yang kita boleh ambil daripada tu kan? Kita bukan jangan dengar. Kita ikut macam dia punya plan lah. Plan dia is get ahead of the curve tau. So macam time tu nak jadi engineer is hot. Sebab demand tinggi. So sekarang kita kena tengoklah apa demand sekarang yang tinggi. So you wish try ahead of the curve lah. So the thing is you wish you know sooner that apa yang mak kau bagi tahu time tu adalah what is on that time yang bagus. Yes. Betul. Maksudnya tidak mengikut dengan membuta tuli lah. Betul. Betul. Aku pergi belajar engineering tau. Sebab bapak aku yang suggest lah. And then the thing is bila aku habis belajar engineering, aku dapat diploma. Aku pergi masuk, aku time tu diploma pembuatan. So aku masuk kilang lah, jaga mesin apa semua. Bullshit doh, macam aku cakap. Bullshit doh. Diorang memang tak appreciate kau punya diploma. Diorang macam tak appreciate pun kau pergi belajar engineering tau. Sebab pada diorang macam kalau budak yang tak ambil diploma, tak belajar engineering macam kau pun, tapi dia duduk dengan aku 2 bulan, dia boleh jadi macam kau. Dia cakap macam tu. So aku macam apa bullshit? Buat apa aku belajar 3 tahun? Okay, untuk clarification, kita bukan nak burukkan engineer, tak. Dia sebenarnya dia bergantung pada passion korang. Macam suka circle kita orang, macam-macam content creator, macam Syami adalah digital marketer, dan aku baru nak berjinak-jinak dalam dunia marketing. Engineer tak buruk, tak. Aku cerita macam ni lah. Engineer ni, bila kau ada passion dalam engineer, tu bagus. Aku bagi contoh kawan aku, sebaya kita umur 27. Umur 27, belum umur 40. Umur 27 dah jadi construction manager. Oh, tinggi lah. Construction manager. Umur 27 construction manager. Bayangkan besar tak besar tanggungjawab dia. Semua apa yang berlaku dalam construction tu adalah tanggungjawab dia. So kira besar lah. Gaji besar, tanggungjawab besar, periuk besar, kerak pun besar. Perut pun besar. Terasa Mat?
So macam tu. Sebenarnya kalau kau ada passion untuk engineer, kalau kau go je, tak ada masalah. Itu je. Like the thing is, benda ni adalah daripada POV seorang pilih yang dia wish dia know sooner, yang supposedly dia patutnya kita berfikiran jauh. Apa yang kita boleh ambil kat situ kan. Betul. Sama ke macam aku buat bisnes tu pun. I wish I know sooner yang bisnes tu tak mudah. Dulu macam lah. Eza Fahmi cakap, Afiq menyesal tak ambil engineer? Kalau tanya aku, tak menyesal. Sebab aku dah lalui benda tu, banyak je. At least ada experience ada experience. Aku pun dah jadi project engineer. So aku pun dah tahu macam mana construction. Dalam tu macam mana selok-belok dia. Nak kata aku menyesal, tak. Tapi I wish I know sooner, tak nak ambil engineering. I wish I know sooner yang sebenarnya dalam hidup ni ada jalan lain bukan ada satu jalan je. Tapi aku suka apa yang Super Dad cakap tu, sebab kelulusan tu hanya kunci untuk another door for you to stay on another life level. Betul. Kita still lah perlukan benda tu. And then life and work without experience is nothing. Betul. Benda paling penting, antara benda paling penting lah. Betul. Ini yang kita buat rasa macam kita minggu depan nak panggil Super Dad Betul. Rasa macam nak panggil. Tak apa. Nanti kita PM tepi. Tapi statement Miriam Amelia, nak proof apa yang mak ayah kita suruh tu salah tu, kita kena berjaya benda lain dulu kan. Betul lah, benda tu one of benda betul. Tapi pada aku macam, kita dalam hidup ni bukan nak proof siapa betul siapa salah. Mindset dia bukan untuk proofkan, bukan proof orang salah. Kita just nak, aku berbalik pada point aku yang first tadi lah. Supposedly kita nak happy, kita kena berdiri atas kaki sendiri lah. Sandarkan pada kita lah. Tak sandarkan pada pilih. Betul tu, ya. Apa yang point kau cakap tu adalah, dia macam ni. Orang yang berumur ni, tak mesti point dia tu betul. Faham tak aku cakap ni? Betul. Faham. Tak semestinya orang yang berumur ni dia wise. Macam ada tadi Super Dad dia cakap kan. So dia elder ni kita kena respect. Beza tau, respect dengan kau ikut membuta tuli. Macam tu. Wisdom tak semua orang ada. Betul. Macam Hakim Bruce Lee, dia tak ada wisdom. Sebab tu dia tanya, Blue dalam Do Not Disturb mode ke? Dah sah lah. Jangan tanya lagi. Menyerap. Dia bukan dalam Do Not Disturb punya mode lah. Dia dah mode airplane lah. Tak pun dia dah off lah phone. Tak pun phone dia dah campak dah jauh-jauh. Geram. Assalamualaikum Madur. Kita punya speaker lagi satu baru balik daripada nak cakap dah tunjuk kerja. Baru balik dari kerja. Balik daripada kalau pergi MACD tu takkan nak pergi MACD dengan seorang-seorang ke? MACD boleh je pergi seorang mah. Tak lah. Faham? Okay, so Dur, what is the thing that you wish elok sikit. Datuk Astrofi. Okay, Datuk. Ni Datuk orang putih lah. Betul. Betul. Silakan. Datuk, apa benda yang you wish you know sooner? Recap tadi kau cakap apa, Seren? Pilih cakap apa? Aku cakap I wish I know sooner yang kita ni nak happy kena berdiri atas kaki sendiri lah. And in this life kita perlukan mentor. Okay. Pilih? Manakala aku adalah bercakap pasal apa yang aku cakap tadi aku dah lupa lah. Panjang-panjang tadi tu lupa. Dengar budak muda ada experience macam kau, tapi dia pada waktu yang muda, itu je. So Dur, silakan. Okay, apa yang kenapalah aku tak tahu ni awal-awalan. Dia yang ni macam pergi ke dari segi emosi lah. It's okay. Kenapa apa yang aku kenapa aku tak tahu ni awal. Kita sebagai lelaki ni jangan pendam perasaan kita. Yes, jangan pendam sangat. That's right. That's hit deep though. Betul. Sebab kan kita dari dulu kan. Kita dari dulu, tak ada dari dulu. Influence kita dari cerita orang, daripada orang ajar kita dari dulu kan. Laki ni keras. Apa
kesedihan ke kekurangan ke, jangan tunjuk kau sedih, jangan tunjuk kau nangis, jangan tunjuk emosi kau kat orang. Lagi-lagi emosi yang tak ada negatif, yang menunjuk kita lemah, yang tunjuk kita lemah. Kita jangan tunjuk kat orang. Sebenarnya kenapa aku rasa kan, dari dulu kita ajar yang tu, yang banyak lelaki yang, ramai lelaki yang depressed, ramai lelaki yang cepat breakdown, cepat rosak emosi dia. Sebab pendam lama sangat tau. Aku pun, korang pun tahu aku dari dulu stres melampau gila babi. Macam tak erti jaga diri kan. Itu sebab pendam lah tu. Sebab pendam. Tak tahu nak bagi tahu siapa, tak tahu nak luahkan kepada siapa, tak tahu nak lepaskan macam mana. So dia jadi macam rosak emosi kita. Kenapalah I am super dad. Kenapalah aku tak tahu awal-awal wife aku duduk sekampung je dengan aku. Berhabis duit kat orang lain jauh-jauh. Oi, Yang tu nyesal kat tak tahu awal tu. Itu happy. Oi, mantap cerita ni. I am super dad. Minggu depan cerita lah. Nak tahu. Okay, so kenapa kau wish to know that sooner? Kenapa? Apa yang telah dia apa benda tu dah buat apa kan kau? Benda tu dia start kan movement, tak adalah movement, macam kesedaran lelaki ni ada emotional punya problems ni kan. Kan sekarang dah makin berluasa, ramai orang tahu sikit kan pasal ni kan. So ada banyak lah dari internet orang cerita, laki ni kena luahkan, laki kena ceritalah, jangan pendam. Aku pun nak try juga. So selama ni kan aku dengan kau lah Basrin, kita dua selama ni bermasalah bersama-sama. Jatuh naik bersama-sama. So sebenarnya start luahan tu start dengan kau Srin. Aku pernah cerita kat kau jatuh aku. Kau pun pernah cerita kat aku jatuh kan. Lepas dari tu mood aku macam, aku rasa ringan. Aku rasa macam akhirnya aku boleh buat apa yang betul-betul aku nak buat. Faham tak? Aku tak rasa sangkut. Bila dah start sharing benda tu lah. Dia start sharing. Dia tak semesti nak orang tu membantu apa-apa tau. Dia just nak share. Someone to listen to lah. Yes. Yang tu yang aku dapat. Bila apa yang kita pendam ni akhirnya kita lepaskan. Betul-betul rasa ringan. Betul-betul kau rasa free. Kau rasa relax lah. Tak kisahlah kau nak bebas kepada siapa-siapa pun. Itu sebab I wish I know sooner lah yang pilih akan makan. Sebab aku macam geram tengok dia makan. Basrin. Itulah, orang bercakap lapar, so bawa makanan tak bawa makanan. Okay, apa yang Maju cakap tu je lah, so far start baru-baru ni lah yang Malaysia pun dah belajar pasal benda ni kan dekat tweet pasal mental health. Selagi daripada health kita punya kesihatan, sekarang diorang pun dah start ada kesedaran kan pasal mental health. Yang lelaki dengan perempuan sama, bukan perempuan saja, lelaki pun macam tu juga. So okey lah, satu point POV yang bagus lah bila Malaysia pun dah start sedar kan. Tak adalah bila kita meluahkan, engkau ni tak solat, kau kurang solat ni. Betul tu. Kau bilalah ngaji Quran. Itu yang bila dengar tu, ada kan lagi lah rasa tak nak luah kan. Betul ke? Aku rasa the good thing is dulu lah apa, satu benda, laki tak nangis. Apa ni laki nangis, malu. Tapi aku rasa benda tu not good not very good as macam kalau setakat jatuh nangis macam dia cakap tu lah. Tapi macam kalau kau macam dah pisang gila babi, macam kau ada something yang buat kau perlu menangis and kau tahan, benda tu pen up kat dalam, not very good damaging dalam long term damage. Dalam hidup aku dah tengok beberapa figure lelaki yang figure as macam yang aku tengok as my hero menangis, dan aku tak rasa benda tu something yang memalukan lah. Faham tak?
dah beberapa orang, dan that's why aku fikir macam bukan tak boleh menangis ni. Kita manusia kan, kita ada emotion kan. So Pinta vibe lanjut. Apa hal Pinta vibe sial? Okay, so point maju tadi membawa kepada adalah I wish I knew this sooner. Yang apa first tu? Kau jangan buat assumption. Kita tak boleh assume lah. 93% first benda yang kau assume pasal orang salah. 93% ni? Mana kau dapat 93 ni? 93%. Pasal aku teka. Oh, teka. Okay. Pasal persen tu bukan 93% lah, hampir-hampir lah. Tapi aku saja sebut 93 sebab dia nombor yang unik kan. So sedap sikit dengar dia. Betul. 93%. 93%. Orang macam 93, mana saya budak ni petik 93. Budak ni jauh power budak ni. Budak ni yang macam So first benda jangan assumption dan kau perlu communicate. Contohlah okay kan, kau nak ajak member kau keluar kan, tapi kau sebenarnya kau dah tahu awal-awal dia ni malas ni, dia malas ni, rasa je nak lepak dekat rumah-rumah. Itu benda first tu kau dah silap kau tu tak? Marah betul aku. Tenang Mat, tenang. Nampak. Luahkan. Kita nak jaga mental health. Betul. Okay. Kita nak luahkan. Okay, so sebenarnya cuba kau bagi tahu. Tanya je, apa yang kau nak takut? Apalah kau nak takut sangat? Tanya je. Tanya je lah. Nak lepak macam tu. Tanyalah, jom. Nak ni tak? Nak makan tak? Nak tak nak tu lain cerita belakang. Tapi yang jawapan penting lain lah. Tanya je dulu. Tapi dia ada tapi dia sebab dia berkait-kait. Bila member kau ajak tak nak, member kau ajak tak nak pula. Bila member kau ajak dan kau jawapan kau sentiasa no, and bila kau jawab no, member kau akan letih mengajak kau. Lepas tu jangan cakap lah lepas tu tak ada kawan. Kan aku tangan kau Ni macam tuju kat orang ni. Tak dengar tu. Tak tuju. Tak, ini kau cakap dengan aku. Sorry doh Pitli. Bukan, ini benda ni I wish I know sooner. Sooner. Dia bila kita berkawan ni dia ada banyak seni dia. Ada banyak adab dia. Berkawan ni dia bukan satu yang mudah. Sebab betul? Tu kau berkawan ni dia jatuh dalam kategori art berat. Betul. Betul. Berart. Dia jatuh dalam kategori art berat tu, dia next level. Ni dia art berat. So dia macam kalau korang assume kau boleh belajar art berkawan ni dekat UiTM Shah Alam, fakulti art tu, tak dapat bhai. Tak boleh. Dia memang art berat tu. Berkawan ni. So lepas tu mana tadi point aku kat mana dah? Kawan tadi kau nak tangan kan tadi, kawan kau nak tangan kan. Kawan nak tangan. Itu contoh. So lagi satu adalah bila kau takut nak bertanya. Contoh kau tak tahu nak pergi mana kan, kau sesat. Tapi kau malu nak bertanya, kau takut nak tanya, ataupun apa benda yang memula kau berinteraksi dengan orang kau takut. Tanyalah apa nak takut, tak takut. Orang tu tak makan pun kau. Orang tu sebenarnya pun takut kau tanya. So patut tanya ke tak? Orang tu takut juga? Yelah kita takut supaya menghilangkan dua-dua ketakutan. Sebenarnya orang tu pun takut kita tanya. So kau jangan risau. Orang ni pasal dia pun sebenarnya takut. Kau faham tak point aku? You know what I mean? Chat, faham tak chat? Chat ada 9 orang, faham tak faham? Kalau faham, angguk. Kim Bruce Lee kata berat lagi-lagi berkawan dengan aku. Dia kata memang. Pasal dulu aku berat lagi daripada kau. Betul lah. Tapi tu nampak je Super Dad tak faham. Maksudnya macam lari je topik. Dia lari sikit lah. Tapi
yang apa yang pilih cakap tu dia dia wish dia no sooner yang dia dah kritik tak. Tu contoh. Kita tak tunjuk siapa. Tapi kita wish kita no sooner yang hidup ni kita tak boleh assume. Sebab assume tu memakan diri. Alright? Betul. So very good lah. So Dur, macam mana kau pula Dur? Aku pula apa? Apa lagi yang kau wish kau no sooner? Buat podcast ni senang. Pasang kamera, ada mic, cakap. Selama ni tak tahu. Selama ni ingat kena alat-alat padu-padu semua benda kan. Oh tidak. Ni ingat kena macam kena cari topik yang macam kena topik yang betul-betul orang boleh nampak, orang boleh dengar, orang nak dengar. Kita kena prepare betul-betul, ada skrip. Kena TV, studio kena cantik, apa benda semua jadah kan. Tidak. Kamu hanya perlukan kamera, mikrofon, YouTube account. Lepas tu bercakap tu tak perlu, cakap je lah kan. Cakap je lah. Macam kau borak kan, apa je lah. Dia akan naturally keluar satu benda yang information tu orang boleh pakai. Naturally. Melainkan tiba-tiba kau borak babi je, tapi babi pun ada information kak. Soalan I'm super dead tu, well how not to assume? How to assume? Kalau aku boleh jawab how not to assume, tanya, betul? Bertanyalah. Assume betul? Okay je, tapi jangan lupa verify lah whether it's true or not. Betul juga, tak salah. Tapi yang sebenarnya key dia adalah communicate. So sebenarnya apa-apa pun bercakap lah. Last kali kena ada keyakinan je. Yakin Mat. Kalau aku nak elaborate sikit yang Maju cakap tu kan, most of the time kita overthinking tau. Tapi bila kita dah buat kan, macam kita orang decide nak buat podcast ni memang kita decide, let's go. Dah on. Tekan record. Kita cakap apa? Kita cakap kita cakap. Fast forward sekian dah. Episode apa? Episode 5. Dia tak susah lah untuk just kau bercakap macam tu, untuk perfect, untuk macam kau ni someone yang people look up to ke. Itu another game lah aku rasa. But no everyone is open to be us, especially orang-orang yang kita tak biasa sangat. Okay, bila macam ni, that you will be surprised dengan orang yang you tak biasa. Kalau first thing you buat, you just kata hi saja. You pandang mata dia, you say hi. That's it. Jangan sangka orang yang kita tak rapat, next time masa akan datang, mungkin kita akan rapat dengan dia. Kita tak tahu. Kadang-kadang jangan assume kita tak rapat dengan dia nanti. Betul. But not jangan everyone kita tak boleh rapat jangan assume kita tak boleh rapat. But not everyone is open to be us kan. Mungkin kita itu pun satu assumption. Dia just sebenarnya kan, kita tengok seorang-seorang kan. Point Datuk memang mencabar diri sendiri. Sebab kau akan surprise bila kau tengok orang tu seorang-seorang kan. And just kau ambil masa sikit saja. Hai, kalau kau kenal kau sebut nama kan. Hai, orang tu akan buat hari dia ceria. Dekat bunga-bunga je. Atas kepala tu ada pelangi. Nampak? Dia sebenarnya dia nak orang pedulikan dia, tapi dia rasa orang tak pedulikan dia. Kita tak tahu. 57 of people are not open to be us. Sekarang ni Abed dia buat research. 57% of people are not open to be us. Okay, kalau macam yang Super Dad dengan Abed cakap ni, apa yang aku boleh cakap is, at the end of the day, kita jumpa orang tu tak tahu dia percentage yang mana. No, at the end of the day, kita adalah human. Betul. Kita ada emotion. Kita ada emotion. But then kita ada cara untuk untuk mulakan langkah pertama. Faham tak? Macam pilih cakap ni, apa jadi belakang cerita? Faham tak? Ajak ke tak ajak, tanya ke tak tanya. Itu yang first.
Kau ajak tak ajak? Kau tanya tak tanya? Katanya dia sorry tak free nak jawab. Belakang cerita lah. First usaha you. Faham tak? Macam tu. Macam Eza cakap kalau dulu aku nak ajak seorang ni datang apa hari tahun kelima nanti kalau tahu je. Kejap. Yang ni biar aku explain. Benda macam ni biar aku explain. Sebab aku pernah bagi aku pernah bagi kat Basrin. People make time untuk orang yang dia nak saja. Kau faham tak apa yang aku sampaikan? Kalau orang tu kata dia busy, dia bohong. Tuhan bagi kau masa 24 jam. Betul. Kalau kau kata kau busy kerja, 24 jam ke kau kerja? Tapi kenapa aku rasa macam kena tembak kan Izzah? tak apa Kak Izzah, aku dah bagi dah dia, memang dah bagi. People make time. Tapi dia nak. Tapi aku tak tahu kalau ada apa. Aku tak tahu nak aku pergi rumah dia. Tapi bukan aku lah kot kan. Bukan kau Srin. Izzah cakap. Don't worry, bukan kau Srin. Mana kau safe. Super Dad kata kalau soalan itu sensitif. Kalau soalan itu sensitif, bila kita rasa soalan itu sensitif, kita rasa kita belum di level yang mungkin boleh kawan tanya soalan tu. Boleh tanya soalan tu. So sebelum kita sampai ke level tu, kita boleh tanya soalan biasa-biasa kan. Sebenarnya benda paling simple lah. Aku rasa jarang orang start mulakan dengan perbincangan, mulakan perbualan. Hari ni cuaca cerah. Rasa ada lagi tak orang mulakan perbualan dengan cuaca? Kau? Tu aku. Tadi baru aku kena. Aku tengah hari tadi, aku pergi nak beli nasi. Brother tu datang sebelah aku. Panas hari ni kan? Brother tu baca buku Dale Carnegie. Dia power. Brother tu power. Dia datang sebelah aku pakai mak. Hari ni panas. Aku macam, tu lah, panas. So, aku cakap apa tak? Aku cakap, nampak macam nak hujan. Terang mat. So, nampak tak, power. Boleh cakap malam ni hujan. Nampak power kan? Tapi aku ada dapat clarification daripada Eza. So maksudnya bukan aku. Sebab Eza tahu ni aku datang sebab aku nak kambing je. Thank you Eza. Thank you for all the kambing yang kau dah provide kat aku for all this year. Sebelum kau kahwin. Alright, betul Super dia cakap. So basically it's not assumption specifically correct. Sebab pilih punya point tu ni je. Ya betul lah. Bukan assumption tu apa. Sekadar assumption tu. Dia just pilih baru sedar benda tu. Dia wish dia know benda tu sooner. Sebab pilih dia assume tak dulu. Dia assume aku tak nak lepak dengan dia. Masih lagi. Masih lagi lah. Lepas tu dia jangan-jangan kontak aku. So basically assumption basically betul. Sebab kita rasanya point tu dah lari jauh dah sebenarnya. Tapi alang-alang dah lari jauh kan. Lari terus lah. Benda pun dah alang-alang ke sana kita sana lagi. Benda pun dah cakap. Soalan pun dah bagai-bagai. Enjoy je lah. Benda dah post. So aku kita pun dah. Kejap ya tu dia cakap sakit lah put effort seorang-seorang. Tak juga. Tu dah jauh. Sebab tu cakap nak handle dengan orang ni dia art berat mat. Berkawan, relationship. Betul. Dia art berat mat. Dia art berat. Tak boleh tanya dengan 3 orang dalam ni je. Betul. Sebab yang tengah bagi madur. Tak dia sendiri. Asal aku. Tak, okay. Bila kita dah rasa effort seorang-seorang tu kan, sebenarnya kita kena tahu, kita kena faham yang kita ni tak boleh selamatkan semua orang. Betul. You cannot save everyone. Chat, faham tak chat? Kalau faham, angguk. You cannot save everyone, but you can save who you can. Tapi betul lah, aku macam Super Dad cakap, kita dah lari jauh pada topik. Okay, so to end the topic, alright, for tonight, aku nak bagi satu point yang aku rasa semua orang akan faham. Kau setuju dengan aku? I wish I know this sooner. Yang adulting is hard. Fucking hell is hard, you know. So true. Fucking so hell. True. Adulting is hard. Kenapa tak ada orang faham tak? Kenapa tak ada orang cerita aku dulu yang adulting. Kenapa orang cakap nanti besar cepat-cepat jadi engineer nanti besar cepat-cepat kahwin cepat-cepat ke apa dan dulu cerita kerja senang cari. Kau kerja nanti kau boleh lah buat. Kenapa tak besar nanti kau buat lah. So benda tu cakap apa?
Dulu time aku kecil-kecil, aku mengimpikan yang macam, uish, aku nak besar cepat-cepat. Why? Why nobody tell me that adulting is fucking hard, man? Dad kata tu. Itu tak cukup susah. Kahwin dengan anak 5 orang. Kahwin anak 5 orang kau. Aku tak boleh bayar. Kahwin tu hard juga tu. Aku sekarang pun aku dah rasa macam, this is hard, man. And mesti ramai orang wish yang macam, aku wish aku stay dekat darjah 2, bhai. Kenapalah kita tak boleh preschool selama-lamanya? Itu pun aku dah rasa sekarang hard. Kau bayang kan macam dia cakap. Kalau macam Super Dad cakap, tunggulah kahwin dengan anak 5 orang. Aku tak boleh bayang lah bapak dengan mak aku rasa apa. Bapak aku kahwin, mak aku kahwin atau anak 5 orang. Palat-palat semua tu. Bukan elok. Aku tak boleh bayang lah. Tapi Aku at least mak ayah kau tu berjaya lah mendidik anak-anak dia. Satu. Ni I tell you early, tak payah wish lagi. Jangan minta anak 5 orang. Itu ke point dia yang kau dapat? Janganlah macam tu. Tapi betul lah kau setuju aku. Adulting is hard doh. Aku cakap kau apa yang aku find it hard kan. For now, financial punya problem gitu. Mana orang tiba-tiba cakap aku, kau dah kena ni, kau dah kena track kau punya perbelanjaan, kau dah kena fikir nanti kau nak buat ni macam mana, kau nak ni macam mana, kau nak hutang macam mana, nak settle hutang ni, nak ambil hutang ni bila ni, macam mana nak beli rumah, macam mana nak beli kereta, macam mana nak simpan ni, macam mana ni apa, LSDN nak tax, nak ni. Aku macam, what the hell, man? Benda tu tak boleh je kita just live the life, man. Just live your life. Dia jadi macam, apa benda siap? Macam tiba-tiba cakap kan, kau cakap HR aku tiba-tiba cakap, Syami jangan lupa declare income tax. Apa benda siap? Income tax? Income tax? Kau dah blur-blur aku tak tahu benda. Cik cakap, seronok tayang gaji, tunggu sekali je. Lepas tu esok dah miskin balik bayar habis semua. Kenapa aku kadang-kadang aku macam pelik gila, macam adulting ni hard sampai aku macam, kenapa dulu kita tak define yang the life is hard pun? Faham tak? Tak ada kata dulu sangat lah. Okay, time belajar. Kenapa time belajar kita boleh, time belajar I mean time dah sama belajar for day study lepas SPM lah. Kenapa kita boleh still enjoy the life, rasa tak payah macam too serious? Aku macam tak boleh, kenapa aku tak boleh stick dengan perasaan tu sampai sekarang? Aku tak faham lah. Masa budak-budak best je. Bangun tidur pergi sekolah, balik sekolah pergi main, malam tidur. Seronok jadi budak. Tapi time budak seronok nak jadi dewasa. Sebab masa zaman budak tu, cepatlah habis sekolah. Aku rasa antara benda yang budak sekarang kat sekolah yang diorang kena tahu benda tu sekarang is, kau jangan wish yang kau habis sekolah sekarang, kau tahu tak? Kau jangan wish kau habis sekolah sekarang. Kau duduk sekolah tu dah lama gila. Okay, chat. Nak tanya chat. Okay, apa yang korang rasa, korang harap benda ni korang tahu daripada awal? Korang type. Nak tahu tak daripada pandangan chat kan? Okay, korang share lah. I wish I knew this earlier. Sooner. Ada tak? Apa benda yang kita orang cakap ni tak termasuk, tapi korang rasa kalau korang tahu benda ni daripada awal, hidup kau jadi mudah ke, kau rasa tenang ke, apa-apa je. Sebenarnya ada satu example. Yang lain ada 9 mata memandang. Let's go. Okay, sementara tu kita sesiapa boleh tag Let's Go Pack untuk taja aku. Sebab tak ada orang minum benda ni kat luar, aku je. So maybe boleh taja aku untuk ke ada ataupun CU Market nak taja BNB, sebab beli dekat CU Market, ataupun McDonald nak taja. Ni sama macam abang aku, Super Dad. Ni sama macam aku, Super Dad. Nak my kid jalan cepat-cepat, bahasa diorang baby dah pandai jalan penat dah kejar. Ya doh. Abang aku sama juga. Anak dia belum jalan kau tu. Aku betul lah. Anak abang aku ni pakcik dia ni sakai. Aku adik-adik aku ni sakai. So kita orang time dia kecil kan,
bangun lah. Jalan lah, pergi berak. Jalan lah, pergi kencing apa. Seorang ni, time ni kecil. Sekarang dapat kaki apa. Kau tu, abang aku dah duduk jauh tau pada rumah mak aku. Kira macam satu blok sebelah lah. Satu lot sebelah. Anak buah aku tu kadang-kadang pun dah keluar rumah ni. Pun dia lari pergi rumah mak aku ni, rumah nenek ni. Dia jalan tu. Gila kau. Boleh cakap. Aku faham lah yang super dad ni cakap. Harap super dad punya anak berlari laju. Berlari kencang. Macam Ira cakap kan, I wish I know IT is my thing. Yes. Ramai aku bet ramai gila orang yang macam tu. Macam I wish I know this is my thing kan. Tak buat benda ni. Tapi no regret lah. At least kita dapat experience kan kat situ kan. So tapi that's true. Kita always wish we know that sooner kan. I wish I know IT is my thing. Same lah dengan aku. Kalau aku tahu tak masuk engineer. Kalau sekarang baik aku belajar coding ke. Tapi kita tak tahu POV daripada Eza coding macam mana. Okay ke tak okay coding. Tapi aku bet sekarang ni Blue kan, mesti the wish yang dia know sooner. Dia tak pergi rumah mak mentua dia malam ni. Sebab dia lebih kat rumah mak mentua dia. Kau suruh lah Ijat cover depan pintu tu. Ijat duduk depan pintu cover sikit. Mak mentua kau lalu ketuk pintu. Akan tak boleh. Aduh. Jangan aneh Blue. Yang lain kau tak ada chat macam what do you wish you know sooner. Alright. So tu lah. Dia sebenarnya banyak kan. Betul lah kalau aku cakap sebenarnya korang wish yang korang tahu tu banyak. Okay, jap. Aku ini daripada Eza pula. Faiz Azhari. Dia buat story. Dia kata just wonder when you are getting your shit together, it will get lonely most of the time. Betul? Lepas tu aku reply lah cakap probably people are busy focusing on themselves. Betul? Okay. Betul. Sebenarnya orang tak fikir pun pasal kau. Kau jangan risaulah cakap kau pakai baju ni lawa ke tak lawa ke. Orang tak fikir pun. Orang sebab dia sibuk fikir pasal diri dia. Sebab dia orang insecure. Kita secure, dia orang pun insecure sebenarnya. So lepas tu dia katalah maybe sebab goal pun lain-lain kan. Aku dengar korang punya podcast tu style tu. Teruskan, sumpah layan. Pak Azhari dari belakang dia follow. Sebenarnya kalau nak cerita je kalau kita keluar topik je nak cerita member support kan. Recently aku ada DM siapa? Sebab dia ada post satu gambar seluar dia pergi hiking, lepas tu ada budak lelaki ni pakai macam seluar tu. Aku tanya mana dia beli seluar tu kan. Kau dia ada link ke? Lepas tu dia bagi link. Lepas tu borak jap aku cakap sikit, lepas tu dia kata, korang pun golah dengan podcast kau. Kita rasa orang tak peduli, tapi sebenarnya orang tengok. And so to all my friends, kita punya friends kat luar yang support, yang tengok ni, thank you guys. Korang punya support tu betul-betul kita orang hargai lah. Alright. So, yang pernah tegur aku pasal kita punya podcast ni ada juga. Hari Sabtu itu balik lambat kan, aku singgah juga mamak yang diorang lepak lepas main bola. Ada Faiz, Bos, Songo, Jal, J. Diorang cakap kalau setiap kali kita sebut nama diorang bangga. Lepas tu diorang ulang banyak kali part tu. So Bos, J, Jal, Songo, Faiz. So ulang lah seorang sikit banyak kali. Kau ulang lah part sini. Sebut. Kalau boleh libatkan sikit nama bini, nama ni bagi banyak sekali tengok. Tapi kalau orang yang ada bini kita mention lah bini. Tapi macam okay, kita back to the question. Eza kata to be honest seronok, tapi Pak kena maki dengan user kena tahan. Biasa doh. Pak kena maki dengan user ke ni apa kan. Benda tu dah I wish I know sooner how to tepak muka.
Yang bising. Apa I wish I know apa nombor naik semalam. Nak cakap pasal nombor ni kan. Kak, aku tak tahu aku pernah cerita kat korang aku punya bos Abel. Okay. Dia nak jadikan cerita, Abel ni dia pergi pasar borong pagi. Naik lori. Aku dengar. Okay, betul tu. Betul. Naik lori pergi pasar borong pagi-pagi lah. Nak jadikan cerita, lori dia accident. Berpusing lori dia berpusing, masuk longkang. Lepas tu adalah datanglah tiba-tiba datang towing tu apa tu semua kan. Okey, tu tak apa, tu tolak tepi, kita tak nak tahu. Yang kita nak tahu, dia cerita dengan orang pasar borong tau. Oh ya, hari ni saya punya lori accident lah. Kau tahu orang pasar borong tu cakap apa? Apa you punya nombor lori you? Habis beritahu lah apa nombor lori dia. Okey, nombor lori dia kan. Semua cantik. Semualah yang dia kenal kan. Dia ada 3-4 orang macam tu kot. Lepas tu nombor lori dia tu naik bat. Besoknya. Nombor lori dia naik. Semua WhatsApp dia cakap, "Oh, you punya lori punya nombor plate naik Kalau ada yang cuci 20,000, aku tak tahu berapa puluh ribu cuci kan. Tapi itu kalau yang I wish I knew this sooner juga. Jual masuk RM5 cuci 30 pun jadi Tapi itu I wish I know that sooner yang insya-Allah bawa ke pintu neraka. Alright. So that macam kau tahu lah, kita orang akan live sampai pukul 12. Tapi for the record, kita orang akan cut at initial plan at 40 minit. Tapi biasa borak and dagu panjang. So hari ni 1 jam setengah lebih sikit. Okay, very good. So with that kita recap balik. Macam aku, I wish I know this sooner is aku harap aku tahu benda ni sooner is kita nak happy, kita kena gantung pada diri sendiri and kita kena ada mentor. And fuck this shit, the thing is hard memang pakai. So macam Madu cakap ni, he wish he know that sooner yang as a man sebenarnya kita boleh lontarkan juga emotion walaupun it's not a happy emotion. As a man, aku rasa benda tu memang problem yang banyak occur to us lah. Macam Pilih dia wish dia know this sooner buat apa yang dia ada sekarang lah. And aku rasa kita semua wish yang kita time umur 20-21 kita dah berjaya kan. Sebab going to 30 macam seram lah kan. Lagi dah 27 ni, macam going to 30 is macam fuck apa kita dah buat dengan hidup kan. Betul. Yang satu lagi, we all wish this sooner yang sepatutnya dalam hidup ni kita tak assume kan. Betul. So okay, kejap sabar. Ini aku moderator. Kau apa hal? Apa hal? Asal ambil alih kerja aku. Dah biasa. Sorry Datuk. Silakan Datuk. Suka ambil joke orang. Okay, so kalau korang diberi pil merah, pil biru. Pil merah, I love you. Bukan. Kalau korang diberi pil merah dan pil biru. Okay, pil merah, korang kembali pada zaman muda korang dengan knowledge yang korang ada sekarang. Dan pil biru, korang stay pada umur korang sekarang tapi korang ada 10 tahun punya knowledge. 10 tahun punya. Engkau ada knowledge kau yang sekarang tapi kau kembali pada masa kau muda dulu. Okay. Itu pil merah. Pil biru, engkau stay umur korang yang sekarang, siapa umur 27, siapa umur 30, tapi dengan knowledge 10 tahun. 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan lah. So korang rasa korang akan pilih mana? Pil merah atau pil biru? Alright. So nanti apa ni, korang komen kat bawah apa yang korang, pil merah ke pil biru, apa korang nak share I wish I knew ni ni. Kau komen kat bawah. Komen kat bawah, follow, subscribe, tekan loceng. That's it. Okay. Tapi lah aku nak cakap, kalau korang faham soalan Pilih tu, korang terror lah sebab aku tak faham. Alright. Aku rasa aku faham, tapi aku rasa aku faham lain. So Chat faham kan apa yang aku cakap kan.
Pilih. Ni bagi cue nanti Madu nak cut. Okay. 1, 2, 3 cut. Okay.